الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskah suara saya? Waalaikumsalam. Nabi. Jelas. Lihat. Baik, kita tunggu kawan-kawan kita. Jangan lupa share dan juga dan tag kawan-kawan kita, jangan lupa. Dan nak mula insya-Allah. Mungkin hari malam ni malam yang ke-13 Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ibu Laila. Malam ke-13 Amar. Ke malam ke-14? Tak ingat dah. Kita tanya Ustaz Omar kot. InsyaAllah kita dalam 2-3 kelas lagi lah insyaAllah. Malam ke-14. Malam ke-14 malam ke-14. Jadi kena habis insyaAllah. Baik. Jom kita pelan-pelan insyaAllah kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis dengan kita hadiahkan Fatihah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Maulana Imam Ibn Juzai dan pada guru kita Maulana Syekh Jumaah dan sekalian para awliya, para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sihat ke semua, ibu ayah semua, makcik-makcik, pakcik-pakcik? Masihkah lagi ada Ibu Laila, Cik Nordin dan kalau semalam Bunga Lawang, Ibu Bunga Lawang Puan Khatijah, Ibu Khatijah. Adakah Ibu Khatijah masih ada lagi? Baik, semua yang hadir ni insya-Allah, Ibu Zaliha masih ada. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesihatan dan bagi pada kita taufik. Moga Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita taufik untuk kita memperbanyakkan amalan dan memberikan kepada hati kita ini
kesejahteraan daripada segala penyakit dan penyakit-penyakit hatilah, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita dengan berbagai jenis makrifah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita baca pada hari ini fasal yang kedua. Fasal yang kedua pada bab yang terakhir, iaitu menceritakan perihal hak akhirat. Iaitu muka surat 125. Muka surat 125. Minta Ustaz Amar tolong bacakan fasal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Fasal kedua, pada apa yang terjadi sebelum hari kiamat. Ketahuilah bahawa telah tersebut pada syariat ini hal yang berlaku antara kematian dan hari kiamat. Maka wajibkan beriman dengannya. Di antaranya soal betul kan tu? Wajiblah. Ya. Maka wajiblah beriman dengannya. Di antaranya soal dua malaikat dan azab kubur. Telah disebutkan juga perkara yang berlaku sebelum kiamat, iaitulah tanda-tandanya. Antaranya ialah keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Ad-Dabbah, terbitnya matahari dari arah barat dan lain-lain lagi. Adapun azab kubur, nota kaki bawah tu 93. 93. Okay. Berkata Imam Ibn Juzai, perkara ini diisyaratkan dengan firman-Nya. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Telah diriwayatkan hadis-hadis yang sahih dalam Al-Qawanin Al-Fiqhiyah. Telah diriwayatkan hadis-hadis yang sahih tentangnya. Antaranya adalah sabda Nabi SAW, apabila seorang hamba diletakkan di dalam kubur dan peneman-penemannya meninggalkannya, dia akan mendengar hentakan selipar tapak kaki mereka. Maka akan datang kepadanya dua orang malaikat dan akan menundukkannya. Kedua malaikat itu berkata kepadanya, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Orang beriman akan berkata, aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan kepadanya, tengoklah kepada tempat kamu di dalam neraka. Allah telah menggantikan dengan tempatmu di dalam syurga. Maka dia melihat kedua-duanya. Orang kafir atau orang munafik pula akan berkata, aku tidak tahu, aku akan berkata apa yang dikata oleh orang lain. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak mengetahui dan kamu tidak membaca. Kemudian dia dipukul dengan pemukul daripada besi dengan satu pukulan antara kedua telinganya. Maka dia menjerit dengan jeritan yang didengari oleh orang yang berada di sekelilingnya melainkan jin dan manusia. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Janaiz, bab apa yang datang pada penyebut azab kubur. Pada menyebut azab kubur, dan Muslim dalam syurga dan menyebut nikmat-nikmatnya dan ahlinya. Bab dibentangkan tempat si mati di syurga atau di neraka. Baik, Tuan Guru radhiyallahu anhu akan menceritakan step by step perihal berkenaan dengan hari akhirat ini. Bermula dengan dipanggil kiamat kecil. Kiamat kecil bagi kita adalah mati. Dan kiamat yang besar adalah nantilah apabila ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Baik. Maka Tuan Guru radhiyallahu anhu mengatakan, maka bila kita ini mati, kita akan berpindah kepada alam yang baru, dipanggil alam kubur ataupun alam barzakh. Maka di sana akan ada dua malaikat. Dan di sana ada azab kubur. Nanti insya-Allah Tuan Guru radhiyallahu ta'ala akan menyatakan dalil-dalil yang menyebutkan di sana ada azab kubur. Baik. Kita jangan sesekali orang ada kata, tadi Ustaz kita baca hadis tadi, kan bila orang tu dikebumikan dan teman-teman dia itu mula meninggalkan, didengarkan tapak-tapak orang. Maka orang itu akan didudukkan. Bila datang malaikat, orang yang dalam kubur akan didudukkan. Jangan ibu-ibu ayah-ayah kata, macam mana Ustaz? Dia dah dikebumikan dah. Dah ditimbun dengan tanah. Macam mana boleh nak duduk? Mana ada ruang? Lepas tu dah memang rapat tanah dengan badan dia. Tu berkenaan dengan masalah dia duduk, kemudian malaikat pukul. Jangan kita dipanggil bandingkan
dengan alam dunia yang sempit ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menjadikan alam yang baharu dipanggil sebagai alam barzakh, dan Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menjadikan alam yang seterus daripada alam barzakh, iaitu alam akhirat. Itu pengakhiran bagi kehidupan sekalian makhluk, terutamanya di kalangan manusia dan jin. Boleh? Maka itu dipanggil perkara-perkara yang wajib kita imani kerana telah sabit dan perkara tersebut dengan hadis-hadis yang sahih dan juga sabit dengan ayat Al-Quran. Boleh? Bahkan kita kata akal ni tidak kata benda tu sebagai mustahil. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah boleh menjadikan, contohnya orang itu rohnya yang duduk, tak ada masalah. Roh ni kan kita kata dia bersifat, kita kata halus, boleh menembusi. Itu tak masalah, taklah benda tu kira dipanggil sebagai mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik, kemudian Tuan Guru selepas menyebutkan masalah kematian ini, menyebutkan bahawa apa? Di sana sebelum berlaku kiamat besar, akan ada tanda-tanda kecil dan akan ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil yang disebutkan oleh Tuan Pengarang, Tuan Pengarang tak sebut tanda-tanda kecil, tapi kita semua maklum tanda-tanda kecil yang disebut oleh Nabi SAW. Antaranya adalah tersebarnya wabak selalu, kemudian yang kedua berlaku bencana alam, dan yang ketiga disebutkan oleh Nabi SAW perempuan banyak, kemudian apa, banyak derhaka, kemudian amanah mula hilang dalam masyarakat, akhlak jadi buruk. Itu banyak dalam disebutkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW tentang alamat kecil. Dan guru kami Maulana Syekh Ali Jumaah radhiyallahu anhu membuat kajian berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman ini, terutamanya alamat kiamat kecil, alamat kecil kiamat. Dia kata apa? Semua alamat kecil sudah berlaku. Semua apa? Alamat kecil apa? Sudah berlaku. Boleh? Yang masih lagi ditunggu adalah alamat-alamat besar, ataupun alamat-alamat pertengahan. Apa dia alamat-alamat pertengahan yang Maulana Syekh sebut? Yang ni sebelum nak keluar Dajjal ni. Yang pertengahan. Antaranya adalah keringnya laut mati. Saya nak minta ibu-ibu ayah semua tolong cari dalam YouTube, betul tak laut mati tengah nak kering. Itu satu. Kemudian yang kedua, keringnya Tasik Tabariyah. Tasik apa? Tabariyah. Tapi kan nama lah ni dipanggil apa? Dia bukan dia masyhur dengan Tabariyah, tapi nama lah ni tak pasti. Jadi kita cek. Cuba Amar Ahlan, Ibu Jamilah Ahlan. Pergi mana Ibu Jamilah lambat tu? Boleh? Baik. Okay, jadi dia panggil, cuba Amar cari Tasik Tabariyah zaman sekarang. Boleh di-share kepada ibu-ibu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kurma bisan. Kurma bisan adalah kurma yang ada di satu kampung Palestin. Takkan mengeluarkan lagi hasil. Ya. Tasik tu nama Galilei. Galilei. Betul. Betul lah Ibu Laila. Kalau siapa boleh sharekan ni apa yang berlaku, dah hampir kering. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata daripada peristiwa, dipanggil hadis tu hadis yang masyhur. Siapa dia? Hadis Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari dia nukilkan daripada apa? Dajjal sendiri bahawa kalau berlaku alamat-alamat tu dia akan keluar. Maka itu dipanggil sebagai alamat pertengahan. Maka bila keluar Dajjal, maka itu confirm lah dipanggil alamat apa? Alamat kiamat yang besar. Boleh? Maka dengan keluar Dajjal, kemudian Ya'juj Ma'juj, kemudian keluarnya Dabbah, kemudian terbitnya matahari dari arah barat, dan kemudian berlakulah hari kiamat. Boleh? Boleh? Baik. Jom kita tengok dalil setiap satu daripada akidah yang kita imani tadi. Baca, adapun azab kubur. Adapun azab kubur, maka ia telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalil Al-Quran pada firman Allah, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.
Dengan keikhlasan dan penyerahan diri kepada Allah, maka ia diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu daya mereka. Dan Fir'aun bersama-sama kaumnya ditimpa azab, seksa yang seburuk-buruknya. Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang, semasa mereka berada dalam alam barzakh. Dan pada hari berlakunya kiamat diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang seberat-beratnya. Sudut penghujahan dengan adalah ia amat jelas menunjukkan di sana azab sebelum hari kiamat, kerana firman-Nya selepas itu, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya Terjemahan tu wa yawma mereka, taqum. baca terjemahan tu, mereka didedahkan. Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang. Hanya sahaja azab yang berlaku sebelum kiamat itu adalah dalam kubur. Adapun sunnah, maka terdapat begitu banyak hadis yang sahih. Sekelompok besar dari para sahabat Nabi telah meriwayatkan berkenaan azab kubur dan soal dua malaikat, seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Ayyub Al-Ansari, Aisyah, Uthman ibn Affan, Al-Barra ibn Azib, Asma binti Abi Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan begitu juga para imam daripada kalangan ahli hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abi Dawud dan An-Nasai. Telah sepakatlah salafus salih berkenaan perkara tersebut, dan ia adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah dan jumhur umat Islam. Adapun Baik. alamat hari kiamat, Berkenaan dengan dalil azab kubur, Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran. Jadi siapa yang ingkar azab kubur ni, ditakutilah. Kita bagi ditakuti boleh jatuh kufur. Wa'azubillah. Jadi kita kena apa? Kena belajar sungguh-sungguh akidah ni, supaya kita tidaklah cepat untuk apa? Mengingkari apa yang telah datang sebutannya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh? Tengok di sini, Ibu Ayah. Okay. Macam mana kita boleh tahu ada azab kubur? Tengok Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Fir'aun bersama-sama kaumnya ditimpa azab siksa yang seburuk-buruknya. Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang. Itu hujah para ulama ahli sunnah. Dia berkata apa? Azab, kalau contoh kita kata azab berlaku di mana? Di hari akhirat. Kalau azab berlaku di akhirat, kita tak sifatkan pagi dan petang. Kerana masa di akhirat adalah sama. Dia tak ada pagi dan petang. Tapi bila dia sebut di situ azab ada pagi dan petang, diketahui bahawa itu adalah azab ketika mana? Ketika di dunia lagi. Dan nak azab di dunia macam mana? Dia dah mati. Maka mesti ada azab selepas mati dan sebelum berlaku hari akhirat. Maka tidak ada kebarangkalian yang lain, iaitulah azab di dalam alam barzakh. Itu alam kubur. Boleh? Baik, itu dia punya penyabitan daripada Al-Quran Al-Karim. Kemudian kalau kita nak tengok hadis-hadis Nabi SAW berkenaan azab kubur, terlampau banyak. Boleh Nabi SAW sebut yang kita ada baca dalam doa kan? Baca doa. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya itu taman daripada taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Dan jangan jadikanlah kuburnya itu satu lubang daripada lubang api neraka. Boleh? Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada azab kubur. Azab kubur ni kita kata apa? Sangat-sangat ditakuti. Kerana dia itu kadang-kadang penyebab seorang itu diazab dengan azab kubur benda yang sangat-sangat remeh. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang disiksa di dalam kuburnya itu kerana dia tidak tus dia punya kencing dia. Dia tak habis lawah kencing dia. Jadi bila orang ni kencing dia tak betul-betul tus, maka akan ada najis-najis terkena pada kawasan, maka itu juga penyebab kepada azab kubur. Dan ada lagi orang yang memang mengadu domba, maka dengan itu menyebab azab kubur. A'azanallahu minha. Ya Allah, moga kita ni dijauhkan daripada azab kubur. Kerana azab kubur ni adalah apa? Alamat celakanya seseorang. Jadi kalau seorang itu dikubur kan dah kena teruk dah, dekat akhirat lagi kita minta jauh lah daripada perkara tersebut. Baik, sekarang ni kita tengok
berkenaan dengan alamat hari kiamat. Ada hadis-hadis yang menyebutkan berkenaan dengan alamat hari kiamat. Baca. Alamat hari kiamat Ya. Adapun 127. Adapun. Okay. Adapun sunnah, maka terdapat begitu banyak hadis yang sahih. Bukan tu. Perenggalah sekali. Adapun alamat hari kiamat. Adapun alamat hari kiamat, maka terdapat hadis-hadis sahih yang menyebut perkara itu. Ia telah diriwayatkan oleh sebilangan besar dari kalangan sahabat. Daripadanya juga disebutkan dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok-tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Firman-Nya lagi, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila sampai masa berlakunya hukuman atas manusia, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka, atau kedatangan azab Tuhanmu, atau kedatangan sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu yang menjadi alamat hari kiamat. Pada hari datangnya sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu itu, tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Katakanlah, tunggulah kamu akan apa yang kamu berhak mendapatnya, dan kami pun sebenarnya menunggu akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Tatkala terbitnya matahari dari arah barat dan tutuplah pintu taubat ketika itu. Adapun sebelum itu, maka taubat masih diterima jika sah sekalian syaratnya. Nah. Baca amal tu nota kaki 96 pasal dabah. Pasal berkata 100. Berkata Imam Ibnu Juzai, keluarnya dabbah adalah daripada tanda kiamat. Diriwayatkan ia akan keluar daripada Masjidil Haram. Dikatakan ia keluar daripada Bukit Safa dan panjangnya 60 hasta. Dikatakan ia adalah Al-Jassasah yang disebut dalam hadis firman Allah, ia akan berkata kepada mereka, dikatakan ia akan berkata tentang kebatilan semua agama kecuali agama Islam. Dikatakan ia akan berkata, ketahuilah bahawasanya laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Nah, ini dipanggil dabah. Baik, berkenaan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj daripada tembok. Jelas tak suara nak putus-putus kan? Tadi putus kejap. Putus 5 saat, 10 saat. Allah, dengar suara nak? Boleh? Okey, baik. Baik, bila Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi SAW menyebutkan berkenaan dengan perkara-perkara ajaib yang berlaku di hari kiamat ni, daripada Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal dan sebagainya, Dabbah dan sebagainya, ingat ibu ayah, jangan kita terpengaruh dengan beberapa dakwaan. Dia berkata, tak, Dajjal tu sebenarnya bukan Dajjal betul. Bukan Dajjal yang dirupa maksudnya buta betul, dan itu gambaran kepada ajaran kafir yang tersebar waktu itu.
ataupun itu adalah gambaran bagi TV. TV ni dia nampak macam bila kita tengok dekat-dekat tu macam mata satu. Jadi itulah Dajjal. Sebab tu habis fitnah tersebar satu dunia ni, dia berkata macam tu. Ya'juj ya Ma'juj ni dia bukan. Mereka ni adalah ibarat daripada Cina menguasai satu dunia. Amboi, pandai pula macam-macam duk takwil begitu, takwil begina. Boleh? Maka para ulama kita dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang disebutkan daripada perihal perkara-perkara akhir zaman yang disebut oleh Nabi SAW daripada Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa, bahawa benda tu akan berlaku, Nabi Isa akan turun dan sebagainya, wajib kita beriman pada apa? Pada perkara tersebut secara apa? Secara literal. Sebab memang dicerita direct, dan tidak boleh untuk kita menafsirkan dengan tafsiran yang menyalahi zahir nas tanpa ada sebarang dalil. Maksudnya selagi tak jumpa kata menunjukkan Dajjal itu bukanlah insan, bukanlah satu manusia, maka pada ketika itu tidak boleh untuk untuk menakwilkan, menukar makna hadis tersebut. Boleh faham? Ni banyak. Saya dah tengok pemikir-pemikir moden banyak macam tu. Hatta almarhum Maulana Abdul Hasan Ali Nadwi dia berpendapat Dajjal adalah fitnah akhir Dajjal itu adalah dia sebutkan televisyen lagi tu. Syekh yang baru ni wafat meninggal pun, nama dia Syekh yang anda share di APT tu yang India tu Wahiduddin Khan dan sebagainya. Itu adalah mereka di kalangan ulama betul, tak nafi, tapi dalam masalah ni kita tak boleh ikut. Kita ikut jumhur para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak sesekali mengubah makna zahir yang disebut oleh Nabi SAW. Kerana apa? Kalau kita tengok Nabi SAW cerita, Dajjal ini mengaku dia tu Tuhan. Dalam keadaan mata dia satu, mata dia kecut macam buah kismis, satu lagi terkeluar, terbonjol keluar. Atau rambut dia kerinting. Takkan itu maksud dipanggil televisyen kot. Macam tak logik. Takkan itu adalah dipanggil metafora ataupun macam sekadar bahasa kiasan, tak. Bahkan itu adalah benda yang betul-betul disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang insan yang akan keluar pada pada akhir zaman nanti. Jadi kita pegang jumhur para ulama, dan memang zaman lah ni anda tengok pun itu di sepi masjid. Ini saya kena peringatkan. Depa duk kata Nabi Isa tak turun, Nabi Isa dah mati. Jangan. Itu bahaya tu. Sebab itu adalah sabit dengan ayat Al-Quran yang jelas-jelas. Wa innahu la'alamul lis-sa'ah. Betul tak Amar? Wa innahu la'alamul lis-sa'ah. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala kata sesungguhnya Nabi Isa ini beliau akan menjadi alam. Maknanya satu tanda bagi sa'ah, berlakunya hari kiamat. Mana dia akan diturunkan. Boleh? Ada pula, saya dah dengar ni, saya tak mahu sebut nama siapa-siapa lah, penceramah siapa-siapa lah, cuma ambil iktibar. Benda ni bahaya, benda akidah tak boleh buat main. Dia pada bercerita kat masjid, dia berkata Nabi Isa ni logik ke nanti nak turun balik? Sebenarnya dah mati dah, dia berkata macam tu. Boleh? Kemudian dia berkata kalau Nabi Isa turun, siapa nak kenal dia? Amboi, cakap macam tu. Dia buat main-main macam tu pula penceramah tu di masjid, bahaya tu. Boleh kata, dan kalau Nabi Isa logik ke? Kalau dia turun, siapa nak kenal kata dia Nabi Isa? Wa'azubillah. Boleh? Lepas tu dia kata Mahdi ni pun tak logik. Siapa boleh persatukan semua orang? Tak. Benda-benda yang kita sebutkan itu tidak mustahil akal pun. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana boleh menyatukan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mustahil untuk memperlakukan sedemikian dengan cucu baginda iaitu Imam Al-Mahdi. Satu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tidak mustahil membangkitkan nabi-nabi, menzahirkan kebenaran dengan mukjizat-mukjizat, maka Nabi Isa juga tidak mustahil akan memperkenalkan diri kepada orang dan menunjukkan kepada umat-umat ini akan bukti dia sebagai Nabi Isa. Jadi saya peringat tu sebab benda ni macam dah jadi ada orang buat remeh-remeh di kalangan ustaz-ustaz pun. Takut-takut ibu-ibu duk dengar kata yang tu kesemuanya bercanggah dengan akidah Ahlussunnah
wal jamaah. Boleh? Maksudnya dia boleh kata Dajjal apa bukan Dajjal betul, lepas tu Nabi Isa tak turun tu, semua ada bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi jaga-jaga. Boleh? Baik. Kemudian Tuanku radhiyallahu taala anhu menyebutkan yang terakhir adalah daripada alamat hari kiamat ini adalah matahari terbit di belah barat. Pada ketika itu pintu taubat ditutup. Moga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita sebelum daripada berlaku perkara-perkara tersebut. Ni takutlah. Fitnah Dajjal ni sangat paling takutlah. Kita takut ditipu, maka pada ketika tu kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya-Allah kira kita betul-betul amalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, suruh baca surah Kahfi, mengaji betul-betul dan sebagainya, insya-Allah selamat daripada fitnah Dajjal. Jom kita baca fasal yang ketiga, sambung. Lepas tu samalah ada ustaz lama juga dia sebut, dia kata matahari terbit belah barat tu bukan betul matahari terbit belah barat, dia berkata Islam akan bangkit di belah barat. Tu dia berkata macam tu. Tak memanglah bagus semangat kan. Islam tersebar di belah barat, itu baguslah semangat, tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut betul-betul bila kata matahari terbit belah barat, maka betul-betul lah. Maka tidak boleh untuk kita ikut dan untuk mengubah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan dalil. Baik, fasal ketiga, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ketiga, berkenaan hari kiamat dan hal ehwalnya. Ketahuilah, telah disebutkan dalam syariat ini perihal yang berlaku ketika kiamat. Maka wajiblah beriman dengannya, antaranya titian sirat, neraca timbangan, perhitungan, pembalasan, bacaan catatan amalan, kolam Nabi dan syafaat baginda dan penyaksian anggota. Maka adapun titian sirat, maka ia telah dinyatakan dalam Al-Quran dalam firman-Nya, fahduhum ila siratil jahim, maka hadapkanlah mereka ke jalan yang membawa ke neraka. Manakala dalam sunnah juga telah tersebut banyak hadis yang sahih daripada Nabi yang telah diriwayatkan oleh sejumlah para sahabat, antaranya Abu Hurairah, Huzaifah, Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan ia telah dinukilkan di dalam kitab Imam Ahli Hadis seperti Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud, Abu Bakr ibn Syaiban dan selain mereka dari kalangan imam-imam, dan juga telah disepakati oleh golongan salaf dan ahli sunnah. Syaibah, betul kan? Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah. Abu Bakar bin Syaibah. Dan selain mereka dari kalangan imam-imam, dan juga telah disepakati oleh golongan salaf dan ahli sunnah dari golongan khalaf. Adapun neraca timbangan, maka ia telah dinyatakan oleh ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran, antaranya firman Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. Dan demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kitab, iaitu Taurat, yang membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan yang menjadi cahaya yang menerangi, serta yang mengandungi pengajaran bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Dan firman-Nya, wal waznu yawma idzinil haqqu faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan timbangan amal pada hari itu adalah benar, maka sesiapa yang berat timbangan amalnya yang baik, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ia juga telah disebutkan dalam sunnah yang telah diriwayatkan daripada Nabi SAW oleh sejumlah sahabat seperti Aisyah, Anas bin Malik, dan telah dinukilkan dalam karya mereka oleh para imam ahli hadis. Adapun hisab, perhitungan, maka telah tersebut dalam Al-Quran ayat-ayat yang banyak. Antaranya adalah penyifatan hari kiamat seperti hari perhitungan, yaumul hisab. Firman Allah yang berbunyi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan. Dan firman-Nya yang berbunyi, fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, demi Tuhanmu kami akan menyoal mereka yang kafir itu semuanya pada hari kiamat kelak,
mengenai apa yang mereka telah lakukan. Daripada sunnah pula, apa yang telah diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW oleh sejumlah para sahabat baginda seperti Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Barakat Abu Barzah. Abu Abu Barzah. Barzat Abu Barzat Al-Aslami, Abdullah bin Umar dan selain mereka. Para imam juga telah meriwayatkannya dan telah sepakat sekalian muslimin atas hal demikian. Adapun pembalasan maka tersebut dalam Al-Quran firman-Nya, wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudhlamun. Dan akan bersinar terang benderanglah bumi hari akhirat dengan cahaya Tuhannya, dan akan diberikan kitab suratan amal untuk dibicarakan, dan akan dibawa nabi-nabi serta saksi-saksi, dan akan dihakimi di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Dalam sunnah juga telah diriwayatkan daripada Nabi oleh para sahabat seperti Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, dan begitu juga ia telah diriwayatkan oleh para imam dan telah sepakat sekalian muslimin atas perkara tersebut. Adapun bacaan kitab amalan, maka ayat-ayat Al-Quran yang banyak telah menunjukkan perkara tersebut, antaranya firman Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Kullu Ha? kullah. Wa Kula, kullah. sorry. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Dan tiap-tiap seorang manusia kami kalungkan bahagian nasibnya di lehernya, dan pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan kepadanya kitab suratan amalnya yang akan didapatinya terbuka untuk ditatapnya. Dan firman-Nya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Maka sesiapa yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kanan, maka dia akan berkata dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya, nah, bacalah kamu kitab amalku ini. Daripada sunnah pula apa yang telah diriwayatkan dari Nabi oleh para sahabat seperti Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Musa Al-Ash'ari, Anas bin Malik, dan ia telah diriwayatkan oleh para imam dan telah disepakati oleh sekalian muslimin berkenaan perkara tersebut. Adapun kolam, maka ia adalah telaga Kausar yang telah Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad al-Kausar. Telah disebutkan tafsirannya itu daripada Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih. Ia juga ditunjukkan oleh hadis-hadis yang banyak yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW oleh para sahabat seperti Sauban, Abu Zar, Anas, Aisyah, Abdullah bin Amr bin Al-As, Ummu Salamah, Abu Hurairah, Sahal ibn Sa'ad, Umar ibn Al-Khattab, Jabir ibn Abdullah, Huzaifah bin Al-Yaman, Abu Barzah Al-Aslami dan selain mereka. Para imam juga telah meriwayatkannya. Adapun syafaat maka lagi sambung balik. Baik, seterusnya bila kita dah cerita tentang alamat hari kiamat dan berlakulah hari kiamat, cuma masyhur Tuan Guru tak sebutkan di sini, antaranya bila hari kiamat itu akan ditiupkan sangkakala. Boleh? Dan kita akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Mahsyar tu maknanya padang yang tempat berhimpun yang saya ceritakan semalam kepada ibu ayah, dia mendata. Tak ada dipanggil apa? Orang berada di atas, ada berada di bawah. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahawasanya perhimpunan itu diberhentikan dalam tempoh masa yang lama dan akan dibangkitkan tanpa ada berpakaian. Maka Sayyidina Aisyah kata, macam mana Rasulullah tak malu ke orang time tu? Semua tak ada pakaian apa? Maka kata Nabi, tak, semua tak ada nak fikir, nak tengok orang tu ke tengok orang ni, sebab masing-masing risau tentang amalan masing-masing. Kegerunan di situ tak dapat dibayangkan. Dan bayangkan berada di kawasan satu dataran yang sama, dan kemudian
matahari begitu terik, memancar, dikatakan sejengkal daripada kepala, begitu terik, panas, diberhentikan di padang mahsyar dalam satu tempoh yang lama. Maka ada di kalangan mereka berpeluh, berpeluh sampai ke kaki, tapak kaki, ada buku lali, ada sampai ke lutut, ada sampai dihapus oleh peluh masing-masing berdasarkan kadar amalan. Dan ada di kalangan mereka yang gembira, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di bawah lembayung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 7 golongan. Disebutkan apa dia 7 golongan itu: orang imam yang adil, orang yang berkawan, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang antaranya lagi, dan orang yang disebutkan hatinya, pemuda yang hatinya itu bergantungan dengan masjid. Boleh? Dan hakikatnya Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 7 golongan bukan terhad pada 7 tu saja, tak. Nabi sebut 7 pada ketika itu supaya mudah para sahabat nak hafal. Tapi sebenarnya mencapai golongannya sebanyak berapa? 80 orang yang berada di bawah naungan arasy. Itu disebutkan oleh Imam Imam Suyuti, dia sampai 70 kot. Imam Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari dia tambah bagi cukup 80 radhiyallahu taala anhu, daripada dia mengkaji hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan masalah tadi. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita di bawah naungan arasy Allah Taala di hari akhir, di hari akhirat kelak, di padang mahsyar. Kemudian barulah bermula beberapa peristiwa. Yang pertama akan datang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulakan perhitungan. Itu datang pada hari apa? Hari kiamat nanti. Cuma Tuan Guru cerita, sebelum tu ada dah tian sirat dah menanti kita. Neraca timbangan duk menanti kita. Perhitungan amalan duk menanti kita. Pembalasan amalan duk menanti kita. Bacaan catatan amalan duk menanti kita. Kolam Nabi menanti kita. Dan penyaksian anggota dinantikan oleh kita. Maksudnya bila kita berdiri disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka anggota yang akan menjadi saksi bagi kita, bukan kita sendiri. Baik, cuma insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi kita ini bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kepada kita. Kita ni betul-betul tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pada Allah Taala moga-moga Allah Taala memasukkan kita ke dalam syurga tanpa hisap. Kerana kita pun takut ni kalau nak hisap ni, ibu-ibu ayah yakin confirm ke dengan amalan masing-masing ibu-ibu ayah ni? Berapa banyak dah pergi haji? Berapa banyak dah tolong orang miskin? Berapa banyak dah solat? Berapa banyak dah puasa? Berapa banyak dah kita jaga hati kita daripada dengki dengan orang? Boleh? Dia risau kita kalau dihitung amalan kita. Jadi kita minta Allah Taala masukkan kepada kita dalam syurga tanpa hisab. Kalau dihisab sekalipun minta dengan hisab hisab yang yang mudah, yang ringan, yang dapat segera kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Boleh? Baik, Tuan Guru dia cerita di situ antara dalil sirat, ada sebut siratal jahim, ada kalimat sirat. Kemudian Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan timbangan dalam Al-Quran. Ada timbangan disebutkan wal waznu yawma izinil haq. Nampak? Neraca timbangan pada hari akhirat itu akan akan menimbang ke semua jenis. Walaupun sebesar biji sawi amalan seseorang. Baik, kemudian akan dihisap. Manusia ini fasawfa yuhasab, nampak yuhasab, dihisab. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kepada siapa yang berbuat baik dan kepada siapa yang berbuat jahat dengan pembalasan yang maha adil. Boleh? Moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita lah di hari akhirat nanti. Baik, jom kita baca berkenaan dengan syafaat. Baca Amar 135, adapun syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syafaat, maka ia telah ditunjukkan dalam Al-Quran pada firman-Nya bagi Rasul, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.
Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Daripada sunnah pula apa yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW oleh sejumlah sahabat seperti Huzaifah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Umamah, Abu Musa al-Ash'ari, Imran bin al-Husain dan selain mereka. Ia juga telah diriwayatkan oleh para imam dan ia telah disepakati oleh salafus salih dan ahli sunnah. Adapun penyaksian anggota maka ia telah ditunjukkan dalam kitab melalui firman-Nya, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan. Dan firman-Nya, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Dari sunnah pula apa yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW oleh para sahabat seperti Anas bin Malik, Abu Umamah al-Bahili dan selain mereka. Ia juga telah diriwayatkan oleh para imam radhiyallahu anhum ajma'in. Ketahuilah bahawasanya sekalian perkara ini yang berlaku pada hari kiamat dan sebelumnya telah tersebut dalam hadis-hadis berkenaan sifat-sifatnya dan perincian hal ehwalnya. Namun kami tinggalkan daripada menyebutnya kerana meringkaskan bicara. Ini kerana matlamat kami hanyalah ingin menyabitkan berlakunya sahaja, tidak lebih dari itu. Nah, kata Maulana Syekh, seterusnya adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada apa? Ada banyak jenis. Yang paling besar dipanggil sebagai syafaat uzma. Syafaat apa? Uzma. Apa dia syafaat uzma itu? Iaitu apabila kita nanti di padang mahsyar berada dalam satu tempoh yang lama, diceritakan oleh Nabi SAW pada ketika itu orang-orang kesemua tak tahan, lama sungguh berada di padang mahsyar. Maka pakat-pakatlah mereka duk cari siapa ya Allah nak minta menghadap Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya kita percepatkanlah duduk lama sangat kat padang mahsyar ni. Dikatakan dalam riwayat masuk neraka pun tak apa tu ya. Dia kata masuk neraka pun tak apa. Yang penting dapat apa? Terlepas daripada kepenatan berada di padang mahsyar. Maka pilah kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam kata tak boleh. Pergi kepada Nabi Ibrahim kata tak boleh. Pergi kepada Nabi Musa tak boleh. Pergi kepada Nabi Isa tunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan analah, akulah yang layak menyampaikan syafaat kepada sekalian umat manusia. Maka itu adalah itu adalah darjat kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemberi syafaat kepada sekalian makhluk, hatta kepada para nabi-nabi yang lain selain daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan diilhamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan kepujian yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, tak tahu berapa lama sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi irfa tu syafa'. Maknanya irfa' ra'sak syafi' tu syafa'. Angkatlah kepala engkau, maka berilah syafaat, nescaya engkau akan diberikan keizinan untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh? Dan itulah digelar sebagai maqam al-mahmud. Dalam ayat Al-Quran, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmud itu tempat yang terpuji yang disebutkan oleh ulama adalah pada ketika syafaat uzma. Syafaat apa? Uzma. Baik. Maka kita kata syafaat ada berapa? Ada berapa jenis? Yang pertama tadi kita sebut syafaat uzma. Okey, tulis ibu-ibu. Syafaat untuk menggerakkan menggerakkan makhluk daripada padang mahsyar. Itu yang pertama. Yang kedua,
syafaat yang memasukkan orang mukmin ke dalam syurga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, syafaat untuk mengangkat darjat ahli syurga. Itu berapa dah? Yang ketiga. Boleh? Dan yang keempat, syafaat bagi kaum yang sepatutnya masuk ke dalam api neraka tapi tak masuk. Maksudnya ataupun syafaat dia ni sepatutnya masuk api neraka tapi dengan syafaat Nabi dia tak masuk. Boleh? Itu berapa dah? Yang keempat. Dan yang kelima adalah syafaat untuk apa? Pelaku-pelaku dosa besar, pelaku dosa-dosa besar daripada umat Nabi SAW. Itu yang berapa? Yang kelima. Dan yang keenam, syafaat bagi kaum untuk masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Syafaat untuk masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam apa? Syurga tanpa hisab. Boleh? Putus. Okey, putus. Okey, sekali lagi saya ulang. Tulis. Ini penting. Moga kita dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dipanggil syafaat uzma. Apa dia syafaat uzma tu? Syafaat untuk menggerakkan orang yang berada di padang mahsyar supaya ditimbang amalan mereka, dihisap amalan mereka. Boleh? Kemudian yang kedua dipanggil sebagai syafaat untuk memasukkan orang mukmin ke dalam syurga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syafaat untuk mengangkat darjat ahli syurga. Mengangkat darjat syafaat ahli syurga. Okay, dapat Nombor 3. Nombor 4 adalah apa? Syafaat untuk mengelakkan orang yang sepatutnya masuk neraka tak masuk neraka. Boleh? Abaikan dah bising tak apa. Baik, mengelakkan apa? Orang yang apa? Sepatutnya masuk neraka ke dalam masuk ke dalam api neraka. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, syafaat kepada orang-orang yang melakukan dosa besar untuk meringankan azab mereka di dalam api neraka daripada kalangan umat Nabi SAW. Ataupun boleh menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga. Itu yang keberapa? Yang kelima. Dan yang keenam adalah syafaat untuk masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Masuk ke dalam syurga tanpa apa? Tanpa hisab. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak fikir berkenaan dengan amalan ni memang kita ni out lah. Jadi kita dengan kecintaan kita kepada Nabi, selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan sirah kita, cuba kita untuk nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu menyebabkan kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar sallallahu alaihi wasallam. Boleh Baik. Okey. Kita sambung yang seterusnya adalah penyaksian anggota. Di akhir nanti mulut kita tak ada bercakap apa, hanya anggota yang akan bercakap. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita bahawa di dunia ini anggota kita sentiasa melakukan kebaikan. Maka di akhirat nanti jadilah dipanggil anggota ini sebagai saksi bagi kebaikan yang kita lakukan. Jangan jadi pendakwa terhadap diri kita. Yang anggota kata kaki ni hot dopi disco ni, la ilaha illallah, kantoi depan tu pula. Ni tangan ni, ingat tangan ni dulu hok elok beli nombor ekor ni, la ilaha illallah. Naya pula. Dia beli nombor ekor pula. Boleh? Kita tak mau macam tu, kita minta. Tangan kata, tangan ni lah yang duduk ambil wuduk tengah-tengah malam. Itu dia. Tangan ni lah duk pegang Quran ni, dulu tak pernah lepas ni Quran ni. Pegang duk kitab-kitab, duk mengaji, dulu duk tulis benda-benda ilmu yang manfaat ni. Mulut kita pun bibir-bibir dia akan bercakap, kata apa? Bibir ni lah yang dulu duk baca Quran, duk baca zikir. Mata ni pun kata mata ni lah duk tengok benda-benda baik. Malam tak tidur ustaz saya ni, kata tak tidur sebab apa? Duk tengok kuliah mengaji lagi pukul 12.30 malam. Tu dia. Itu wali lah itu. Saya baca ya.
Ibu-ibu yang kena wali adalah tak lena ustaz, memang tengok kuliah sampai pukul 1:30 pagi. Subhanallah. Boleh? Itu dipanggil berkenaan dengan penyaksian anggota. Ustaz Omar atau Ustaz Omar dia baca Riyadhus Salihin Ustaz Omar. Ustaz Omar Riyadhus Salihin ada dalam bab pembahagian syafaat tu ada. Ni saya sebut ni berdasarkan apa yang saya ingat lah dulu waktu mengaji dulu. Riyadhus Salihin ada cerita detail masalah syafaat Nabi SAW di dalam hari akhirat nanti. Fasal yang keempat berkenaan dengan syurga dan neraka. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada besok. Janganlah kalau besok mungkin boleh jadi khatam dah kitab ni. Besok ni atau besok atau berlusa. Jadi ibu ayah boleh tanya soalan lah. Apa-apa soalan yang mungkin tak faham. Dan mungkin saya akan cerita peringatan benda-benda yang lain lah insyaAllah. Baik. Tu ada pernah baca, pernah mula CD tak ada. InsyaAllah akan dibaca selepas khatam azkar masya-Allah. Kena ikut Ustaz Omar kita. Okey, jadi ada apa-apa soalan? Kita buka pada apa soalan. InsyaAllah sebelum kita tunggu Ustaz Omar. Ustaz Omar pula Ustaz ni. Esok last day. Besok last day. Besok kena khatam lah insya-Allah. Ada apa-apa soalan ibu ayah? Okey ya. Ya. Esok neraka. Syurga neraka sama esok. Ya betul. Ingat aku esok neraka silap. Esok insya-Allah. Alhamdulillah sebab saya banyak Ustaz Amar bagi peluang pada kami untuk berjumpa dengan ibu ayah, makcik-makcik yang sangat-sangat kita panggil bersemangat untuk untuk mengaji walaupun tengah malam ya. Itu kita minta lah jangan lupa ibu-ibu ayah doakan pada saya juga dengan Ustaz Amar ni. Yang pertama doa Ustaz Amar kahwin. Kahwin bulan Ramadan ni. Siapa yang kalau ada calon-calon ke apa ke bolehlah jangan Ustaz Amar ni dia tak nikah lagi. Boleh? Ya, lepas tu doalah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kami semua ni menambah ilmu, kemudian berkongsi ilmu dengan ibu ayah ya. Lepas tu kita doakan juga kepada Ustaz Omar ya, dengan usaha dia Allah Subhanahu Wa Taala bagi mudahkan lagi untuk kita teruskan pengajian-pengajian ilmu ni Ustaz Omar, dan pakak-pakak ikutlah Ustaz Omar. Ustaz Omar istiqamah alhamdulillah. Alhamdulillah untuk berterusan mengajarkan dan menyampaikan ilmu Rasulullah SAW kepada umat baginda yang bertuh ini. Wallahu ta'ala alam. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada besok untuk kita khatamkan apa yang terbaki daripada kitab dan kita akhiri dengan dengan jodoh pula silap. Akhiri dengan jodoh. Akhiri dengan apa? Dengan tasbih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jumpa lagi. Okay, Ustaz Azim, sila. InsyaAllah. Hadir Syekhuna. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد, pertama-tama yang saya muliakan guru saya Al-Fadhil Ustaz Faiz Fatih Hafizahullah Ta'ala Al-Azhari, Fadhil Ustaz Ammar kita, Maulana Umar Aziz kita, dan seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang masih lagi istiqamah bersama dengan kita malam ni insya-Allah. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung perbahasan berkenaan dengan kitab kita, iaitu kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok, sebenarnya saya tak syarah di awal tu, nama kitab kita ni sebenarnya sangat cantik.
sangat cantik, iaitu apa? Safinatun Najah, bahtera penyelamat kan, bahtera keselamatan, bahtera perlepasan kan. Bahtera Najah ni ialah kejayaan, bahtera ataupun kapal kejayaan. Jadi kejayaan kita di akhirat kelak ialah dengan apa? Dengan tak ada lain lah. Kalau masyayikh kita ni tuan-tuan, sebab saya tertarik dengan apa yang Ustaz Faiz Fatih kita bincangkan di akhir tadi, iaitulah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syafaat. Jadi semua masyayikh yang saya jumpa kan, semua masyayikh yang saya jumpa, semuanya mereka kata apa? Mereka tidak berpegang dengan amal apa yang mereka buat kan. Mereka mengajar, mereka punya ibadah kan, mereka tak berpegang dengan perkara tersebut. Tapi apa yang mereka pegang ialah dengan syafaat Nabi SAW, syafaat para guru, syafaat para alim ulama, syafaat para awliya illah salihin, dan juga syafaat daripada mereka mengharapkan murid-murid mereka. Sedangkan kita ni murid-murid lah sebenarnya yang mengharapkan syafaat daripada guru kita. Jadi itulah sebenarnya safinah kita tuan-tuan. Kita punya bahtera kejayaan kita, keselamatan kita di akhirat kelak, kita mengharap sangat-sangat ialah syafaat-syafaat ni daripada ramai orang kan, daripada hafiz Quran kan, daripada sebab apa kenapa kita nak anak kita hafiz Quran, sebab kita nak anak kita kan bagi syafaat. Ada hadis yang khusus cerita pasal apa, orang yang hafiz Quran ni dia akan syafaatkan 10 orang kan, Allah Ta'ala bagi dia syafaatkan 10 orang. Jadi kita nak anak kita syafaatkan kita, dan biarlah kita punya maksudnya apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita punya backup syafaat tu banyak kan. Kalau kita tak dapat syafaat daripada anak, mungkin syafaat daripada guru kita. Kalau tak syafaat daripada guru, mungkin daripada orang-orang soleh yang kita pernah jumpa. Kalau tak syafaat daripada orang-orang soleh, mungkin sahabat-sahabat kita yang soleh-soleh. Ni yang masih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad masih duduk dalam daurah kan. Macam Ustaz Faiz Fatih kata, bukan senang nak duduk sampai pukul 12:30 malam ni kan nak mengaji. Ni semua wali-wali ni. Ni semua wali-wali kan, awliya illah salihin. Sebab apa? Mujahadah tuan-tuan. Orang dah tidur, atau kalau tak tidur pun dia orang tengok benda lain kan, dia orang buat benda lain. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semua masih lagi istiqamah dan sebagainya. Masya-Allah, ini satu kita panggil apa, benda yang besar kan, mujahadah yang besar. Dan saya mengharapkan seperti mana yang diambil kan, kita ambil apa ni, kami ambil perjanjian dengan para masyayikh bahasanya akhin najah kan, siapa-siapa yang selamat di antara kita, kalau dia tak nampak sahabat dia ataupun dia nampak sahabat dia tergelincir di hari akhirat kelak di titian sirat, maka tolonglah selamatkan sahabat dia yang tergelincir tu. Maka macam itulah saya dengan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-puan tengok saya tergelincir nanti, tolonglah selamatkan saya. Tolonglah selamatkan saya. Moga-moga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khair. Baik, jadi kita sambung terus pengajian kita. Dah tak banyak dah. Dan insyaAllah memang besok kita akan khatam lah kitab kita ni insyaAllah. Bab yang ketiga, muka surat 163. Jadi kita dah selesai berkenaan dengan bab solat. Semua yang berkaitan dengan solat, iaitu taharah, bersuci, kita dah bincang, dan juga rukun solat fardu. Kemudian kita dah bincang solat Jumaat, kita dah bincang solat jenazah, kita dah bincang solat berjemaah, kita dah bincang solat jamak qasar, solat jamak dan solat qasar kan. Jadi kita dah bincang semua berkenaan dengan masalah-masalah tersebut secara ringkas. Jadi sebenarnya kitab Safinah ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kita panggil apa, mostly kebanyakannya ialah bincang sebenarnya, boleh kita kata 80% sebenarnya bab solat, 90% sebenarnya berkenaan dengan bab solat dan yang berkaitan dengan solat, ataupun kalau dari kita asalnya sebenarnya 99% atau 98% berkaitan dengan solat saja. Okey lah, 90 sebab awalnya tu ada akidah sikit, lepas tu ada taharah kan. Yang lain sebenarnya semua berkenaan dengan solat. Bab zakat ni sikit saja. Bab zakat ni sikit, dan bab di belakang tu bab puasa sebenarnya ialah tambahan. Okey, tak apa, kita baca dulu. Jadi kata pengarang, faslun, qala syaikhunil musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, wa qala faslun amwalul lati talzamu fiha az-zakah sittatu anwa'. Baik. Jadi dia nak bincang tentang zakat. Jadi zakat ni tuan-tuan dia ada dua jenis.
Pertama, apa yang kita panggil sebagai zakat badan. Okey, dipanggil sebagai zakat badan ataupun yang kita kenal juga dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini ialah zakat badan yang kita wajib bayar ketika mana kita bertemu dengan dua masa, iaitulah bertemu dengan sebahagian Ramadan dan juga kita bertemu dengan sebahagian Syawal. Jadi orang yang bertemu dengan sebahagian Ramadan dan sebahagian Syawal, maka dia wajib bayar zakat fitrah untuk tahun tersebut. Okey. Dengan syarat-syaratnya lah. Cuma dalam kitab kita dia tak bincang berkenaan dengan zakat badan. Dia bincang ialah zakat yang kedua, iaitulah zakat apa? Zakat amwal, zakat harta benda. Okey, zakat harta. Zakat harta. Adakah semua harta kita wajib dizakati, tuan-tuan? Tak. Memang harta ni banyak. Kita ada rumah, kita ada kereta, kan? Kita ada motor, kita ada tanah, kita ada apa lagi? Macam-macam lah kita ada pokok kan, kita ada kebun dan sebagainya lah. Okey, adakah semua itu wajib dizakati? Macam saya ni kan, ni ustaz-ustaz ni harta dia apa? Kitab lah, kan? Kita mana ada benda lain kan. Yang lain semua kita tak minat kan, kita minat kitab walaupun tak baca lah kan. Ni ada banyak kitab je lebih kan, tak baca. Lain Ustaz Faiz Fatih kita. Ustaz Faiz Fatih kita memang rajin membaca lah, Masya Allah. Ilmu dia bahar kan, Masya Allah. Tu ciri-ciri Azhari yang sebenar lah. Saya banyak belajar dengan beliau, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan patut pegang dia lah. Patut pegang dia, minta dia mengajar lagi. Saya mengaji macam-macam dengan beliau, Masya Allah. Akidahnya belajar, fiqahnya belajar, nahu belajar, sarah pun belajar, balaghah pun belajar dengan beliau. Semua belajar dengan beliau. Kan, Masya Allah. Ustaz Faiz Fatih kita ni alim. Okey, muda lagi. Ustaz Faiz Fatih kita ni sebaya dengan saya. Tapi ilmu Masya Allah. Kan, ilmu Masya Allah. Okey, ala kulli hal. Nak cerita pasal apa ni? Harta. Jadi nak cerita pasal harta. Jadi harta ni banyak kan. Tapi adakah semua harta wajib dizakati? Tak. Jawapannya tidak. Yang wajib dizakati hanyalah 6. Ni kata sittatu anwa. Yang wajib, harta-harta yang zakat di dalamnya adalah wajib 6 jenis. Maksudnya, amwalul lati talzamu fiha zakah. Harta-harta yang mana lazim pada harta tersebut untuk kita bayar zakat. Jadi apa dia? Pertama dia kata an-na'amu. Na'am ni apa? Binatang, haiwan ternakan. Okey, haiwan ternakan. Jadi haiwan ternakan ni apa? Ada 3. Okey, haiwan ternakan ni ada 3. Dalam kitab kita ni dia sebut 4. Sebenarnya betul-betul tu 3 je. Sebab masalah haiwan ternakan ni dalam masalah zakat dia sama juga dalam masalah korban. Okey, dia masalah sama. Jadi haiwan ternakan ni ada 3. Apa dia? Pertama lembu, kedua unta, ketiga kambing. Apa ni, dalam ni dia tambah satu, kerbau, jamus kan, kerbau. Sebenarnya kerbau bawa masuk bawah kategori lembu. Sebab kambing ada juga biri-biri, ada kambing janggut kan, ada kambing goat kita panggil, ada sheep. Jadi goat dengan sheep ni dia masuk bawah satu kategori lah, kategori kambing. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi di sini diperincikan 4 tu sebenarnya kategori betul-betul dalam kitab biasa sebut 3 je. Okey, biasa sebut 3. Tapi tak apalah dia nak tambah sebab takut orang kata lembu dengan kerbau kan lain. Tak, dia sebenarnya dikira masuk satu spesies. Bawa masuk satu kategori walaupun spesies dia lain. Okey. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sebenarnya ada syarat-syarat dia ni. Syarat-syarat dia ni sebenarnya dalam kitab asal tak sebut. Dia sebut dalam nota kaki. So syarat-syarat ni tuan-tuan boleh bacalah. Saya tak terangkan secara detail. Cumanya dia ada sebutlah. Dia kata kambing, binatang peliharaan ni syarat untuk dia dizakati ada beberapa lah. Sebenarnya syarat-syarat ni disebut dalam kitab next. Dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah dia ada sebut. Dalam kitab kita ni dia tak sebut. Dia je sebut apakah harta yang wajib dizakati. Jadi ada unta, ada kambing, ada lembu pun belum tentu kita kena bayar zakat unta, kambing, lembu tersebut. Dia ada syarat-syarat dia pula. Apa syarat dia? Contoh yang disebut kat situ. Maksudnya kita pelihara dia secara bebas. Maksudnya kita tak bagi dia makan. Kita tak beli makanan dia. Okay, kita lepaskan dia. Ayam tak ada. Ayam tak termasuk dalam binatang ternakan yang wajib dizakati. Betul dia masuk bawah binatang ternakan. Tetapi dia bukan binatang ternakan yang wajib dizakati. Tak termasuk. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Begitu juga tuan-tuan, jangan kias. Habis tu Ustaz, macam mana pula dengan rusa? Sekarang rusa kan dah jadi binatang ternakan. Boleh tak rusa ni kita nak bayar, rusa ni kena wajib bayar zakat ghanam tak? Zakat na'am tak? Zakat binatang ternakan? Kita kata tak wajib. Walaupun kita buat komersial kan, komersial lah dah kita jual, tapi dia kena zakat perniagaan lah, sebab kita jual beli kan, kita ada meniagakan meniagakan rusa tu, tetapi dia tak termasuk dalam kategori zakat na'am, dia masuk bawah zakat tijarah, zakat perniagaan. Okay, boleh, alright, selesai. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adalah lagi beberapa syarat-syarat dia tu, dia kena cukup nisab dulu. Maksudnya sampai unta berapa, unta 5 ekor baru sampai nisab dia. Barulah sampai nisab yang menyebabkan kena tunggu 1 haul, barulah wajib bayar zakat. Begitu juga kambing ada bilangan dia, unta ada lembu ada bilangan dia. Yang tu kita tengok dalam kitab yang lebih detail tuan-tuan. Okey, selesai. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua daripada zakat harta yang wajib kita bayar ni apa dia? Wan naqdan. Okey, iaitulah emas dan perak. Okey, emas dan perak. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Emas dan perak ni yang mana kita simpan. Dia bukan semua jenis emas dan perak tak, tapi emas dan perak yang kita simpan. Kalau emas dan perak yang kita buat untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk perhiasan, yang tu tak kena zakat. Yang tuan-tuan, yang puan-puan pakai untuk perhiasan kan, gelang, rantai, cincin, subang kan, tindik, semua tu dia tidak termasuk dalam yang wajib dizakati. Selagi mana, dia ada syarat jugalah, selagi mana perhiasan tu tak melampau. Kalau perhiasan tu melampau macam Mami Jarum, macam Mami Jarum, gelang sampai sini kan, goyang tangan macam tu kan, yang tu dah melampau lah, yang tu kena zakat. Okey, yang tu kena zakat. Dia nak tahu banyak tak banyak secara tu, kita kata secara uruf. Orang tengok banyak ke sikit, orang tengok standard ke banyak. Kalau orang kata ni standard lah ni, pakai contoh kalau dia pakai gelang tu, gelang dua gelang, orang kata ni standard. Cincin, orang perempuan pakai 2-3 cincin, orang kata standard. Tapi ni 5-10 jari pakai cincin, tu orang kata melampau lah. Dia dah tak jadi perhiasan dah. Okay, dia dah tak jadi perhiasan. Jadi ketika itu, yang itu kena zakat. Yang lebihan tu kena zakat juga. Okey. Dan dia ada syarat dia, berapa dia punya gram-gram tu tuan-tuan boleh tengok lah. Okey, tuan-tuan boleh tengok. Okey. Wa mu'asyarat. Yang ketiga iaitu tanaman-tanaman. Baik, tanaman-tanaman ini dia ada 2. Satu, apa yang kita panggil sebagai tanaman makanan asasi. Yang kedua ialah buah. Mu'asyarat ni kenapa dipanggil mu'asyarat? Sebab 1/10. Dia punya zakat dia ialah 1/10. Okey. Sebab tu kenapa dipanggil mu'asyarat. Sebenarnya nama lain, dia ada nama lain lah. Zakat nabat kan, zakat tanaman lah, tumbuh-tumbuhan. Okey, so zakat berkenaan dengan tanaman ni diambil 1/10 kan, dia sebut situ. Diambil 1/10. Ni sebenarnya nota kaki ni. Daripadanya sebagai zakat iaitu kurma. Dari sudut buah-buahan ada 2. Dari sudut bijirin ada 3. Okey, bijirin ni sebenarnya bukan semesti 3 lah. Apa-apa saja yang makanan ruji. Tengok dekat situ dia tulis dari sudut buah, tanaman yang berbentuk buah hanya ada 2 saja yang wajib zakat. Apa dia? Pertama kurma, yang kedua anggur. Okey, itu pun ketika mana dia dah kering. Sebab dia ada ketika rutab basah. Dia kena ketika dia tamar kering. Sebab ketika itu dia dah kecut, barulah kita timbang tu betul. Kalau ketika kita timbang dia dengan air-air yang ada ketika dia bentuk rutab, nanti timbangan tu berat. Ketika kita bagi kat fakir miskin, tengok-tengok timbangan dah sikit. Sebab apa? Dia dah kecut kan, air dia semua dah keluar. Ketika tu kan kesianlah dekat fakir miskin. Jadi kita kira tu ketika mana dia dah kecut. Begitu juga dengan anggur, kita bayar ketika mana dia dah menjadi kismis. Dia dah menjadi kismis. Tu 2. Okey. Ya, itu untuk buah-buahan. Dari sudut tanaman makanan ruji, bijirin lah. Dia kata bijirin yang menjadi makanan ruji. So kita macam kat Malaysia beras lah. Dekat tanah Arab mungkin gandum.
Okey, mungkin gandum, ada yang kata buah tin kan, buah tin dan sebagainya. So ikut negeri masing-masing. Bali kan, ada negeri yang memang barley tu ialah makanan asasi dia. Bagi kita barley ni minuman yang leisure lah kan, leisure punya minuman, sekali-sekala kita minum kan. Tetapi ada sebahagian tempat barley itu ialah makanan ruji. So yang tu kena zakat. Ada pun pokok durian tuan-tuan tu kena zakat tak? Tak kena tuan-tuan. Pokok durian, pokok mangga, ni kan harum manis tengah berbuah ni. Tak wajib zakat. Tapi dia kena zakat perniagaan lah. Dia kena zakat perniagaan, tapi dia tak perlu zakat tanaman ni tak kena. Okey. Selesai. Kemudian yang keempat, wal amwalut tijarah. Wal amwalut tijarah wajibuha rubu'ul usyri qimah. Urudit tijarah. Okey. Boleh baca arud kot. Tapi biasa baca urudit tijarah. Okey. Yang keempat ialah apa? Keempat ialah harta-harta perniagaan. Kadar yang wajib dikeluarkan daripada harta perniagaan ni berapa? 1/4 daripada 1/10. Biasa kita sebut 2.5% lah. 2.5% daripada nilai barang-barang perniagaan. Okey, nilai daripada barang-barang perniagaan. Setelah setahun mula meniaga tu, kita kira. Kita kira kalau cukup nisabnya, kita kena bayar zakat. Jadi perniagaan ni tengoklah, ada perniagaan dua jenis. Ada perniagaan yang kita panggil apa, trading, maksudnya dia barang dia kan. Ada perniagaan dalam bentuk services. Okey, jadi dalam bentuk services ni kata Maulana Lutfi, dia macam zakat harta lah. Dia macam zakat harta. Sebab services kan duit masuk. Dia masuk, kemasukan tu dalam bentuk duit. Sebab yang dia offer ialah servis kan, ialah perkhidmatan. Contoh macam saya lah ceramah kan. Ceramah, kita bagi consultation, kita bagi training. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda tu dia dalam bentuk servis. Jadi servis ni kita tak beli barang. Adalah beli barang sikit-sikit, tapi barang tu kita tak jual, kita guna untuk services kita. Kan kita nak buat modul dan sebagainya kan. Dia tak ada barang lah. So duit yang masuk tu dikira macam zakat harta, tapi zakat perniagaan lah. Zakat perniagaan kita keluarkan 2.5%. Okey, selesai. Itu harta-harta perniagaan. So boleh baca juga, dia bukan semua harta yang kita kena bayar. Tak, contoh macam kedai tak bayar. Tak perlu dikira. Okay, dia tak perlu masuk dalam kiraan. Dia kena buat kiraan tu, mana yang nak masuk dalam amount yang perlu ditambah, mana yang amount yang perlu ditolak kan. Adalah kiraan-kiraan tu dalam perbahasan yang lain. Okay. Kemudian yang kelima ialah rikas, yang keenam ma'din. Okey, rikas ni apa? Rikas ni ialah harta karun. Harta karun emas dan perak yang mana pemilik dia ni orang zaman jahiliah. So kalau contoh masuk ni, kita gali-gali tanah belakang rumah kita, dan tanah tu kita punya lah, ataupun belakang tu memang hutan, contoh kita gali-gali jumpa harta karun. Dan kita tengok mata wang dia ni dan emas-emas ni tak ada menunjukkan zaman Islam. Maksudnya ni zaman sebelum Islam, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu harta karun tu jadi hak milik kita pertama. Tetapi kena bayar zakat. Kalau dia emas dan perak, dalam bentuk emas dan perak lah. Kalau dia dalam bentuk lain tak kisahlah kan. Dia tak ada nilai. Kalau kita jual, mungkinlah jual barang antik lah. Tetapi dia tak sama lah macam emas dan perak kan. Yang kalau dah 1000 tahun tu dia punya dia punya nilai dia lagi banyak lah. Okay. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena bayar harta karun tersebut. Okay. Dia kena bayar berapa? 20%. Banyak. Banyak. Sebab apa banyak? Sebab dia tak ada usaha. Dia tak ada usaha. Yelah, dia jumpa, gali-gali tu jumpa. Jumpa kan. Berbeza dengan orang yang galian ni. Yang menggali ni, dia punya zakat dia ialah berapa? 2.5, 1/4, berapa? Sebanyak 1/40 kan. Iaitu 2.5 jugalah. 2.5. Sebab apa? Sebab galian, dia kena gali. Dan tuan-tuan, nak gali emas ni bukan senang. Kan, saya dulu pernah buat field work kan, field trip. Zaman student dulu kita pergi lombong emas di Pahang, Lipis kalau tak silap saya. Ada satu lombong emas tu besar betul kan. Besar, nak melombong emas ni bukan kecil lah.
Bukan macam zaman orang dulu kan, macam kita tengok kecil je kan, simple je, tepi-tepi sungai macam tu je kan kita tengok. Tak, kalau betul-betul yang komersial punya ni, dia punya lombong dia tu besar tuan-tuan kan, besar betul kan, tanah dia tu besar, dia kena gali dalam betul. Okay, so Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda tu perlu cost kan, benda tu perlu cost, sebab dia orang akan gali, dia orang akan ambil batu-batu tu semua kan, tanah-tanah batu-batu tu. Dia orang kira kalau dalam 5 tan batu ada 5 gram emas pun kira ekonomik lah. Itu kiraan dia kan. Kalau ada berapa? Kalau ada 5 gram emas dalam 5 tan batu. Sebab batu banyak kan, batu semua pula berat-berat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia benda tu benda yang ni lah, benda yang biasa berlaku. Benda yang normal lah, dan benda tu mahal kan. Sebab tu kenapa emas jadi mahal lah. Antara sebab lah. Sebab susah nak dapat. Jadi sebab tu dia punya zakat pun tak adalah banyak sangat, 2.5%. Sebab apa? Galian. Baik. Tapi macam harta karun tadi, dia tak ada usaha apa-apa. Dia just korek-korek belakang rumah, dia nak tanam ubi kan. Tengok-tengok keluar harta karun. Jadi harta tu dia tak cari pun betul-betul pun kan. Dia tak usaha teruk-teruk sangat pun. Dia jumpa. Sebab tu zakat dia 20%. Okay. Selesai masalah zakat tuan-tuan. Jadi sebenarnya bab zakat ni agak panjang sebenarnya. Bab zakat ni agak panjang kalau kita nak detailkan satu persatu, lama sebenarnya. Ambil kadang-kadang satu zakat tu 2-3 hari baru selesai kan, baru selesai cerita. Minimum pun satu zakat tu 1 hari lah. Saya waktu saya mengajar Muqaddimah Adramiyah dengan sebahagian sahabat kita sebelum Ramadan itu, bab zakat ni memang lama lah. Kita bincang. Saya ingat baca 2-3 kali je habis dah. Tak, lama, dekat sebulan juga kan baru habis. So tapi tak apa, InsyaAllah nanti tuan-tuan ada kesempatan kita bahas dalam kitab lain lah insyaAllah. Baik, bab yang keempat, puasa. Okay, ni bertepatan lah dengan kita di sini. Sebab kita ni tengah puasa pun, sebenarnya bab ni kita kalau boleh kita bahas awal lah kan, awal sebelum Ramadan. Tapi tak apalah tuan-tuan, insyaAllah ada kebaikan lah, walaupun dah masuk 14, malam ke-14 kan. Saya tengok bulan tadi, Masya Allah cantik kan. Tuan-tuan ada tengok bulan belum? Kalau tak tengok, keluar rumah sekejap lagi, tengoklah cantik bulan kita, Masya Allah. Jadi dia kata Faslun yajibu sawmu ramadana bi ahadi umurin khamsatin. Ni kita nak cerita bab puasa, bilakah kita ni wajib puasa. Jadi wajib puasa ni dia ada yang mana daripada 5 perkara ni, 2 semua orang wajib puasa, 3 lagi baki hanya individu tertentu saja yang wajib puasa. Okay. Jadi fahamlah kita bahawasanya macam yang kita berlaku kat Malaysia ni, dia adalah masuk dalam 2 kategori yang saya sebutkan tadi lah. Maksudnya umum, semua orang wajib puasa. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebahagian yang lain lagi, 3 perkara yang lain, dia spesifik untuk individu yang tertentu, bukan semua orang. Okay, bukan semua orang. Baik, kita tengok. Dia kata apa? Ahaduha, yang pertama, bikamali Sya'bana 30 yawman. Dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Dan ini yang berlaku dekat negeri-negeri, negara-negara yang contoh macam Brunei, sebahagian Indonesia dan beberapa tempat lah. Mereka mencukupkan 30 bulan Sya'ban. Sebab apa? Allah Ta'ala Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum fa akmilu salasina sya'bana kan, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata sumu li ru'yati, berpuasalah kamu kalau kamu nampak anak bulan Ramadan, wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah kalau kamu nampak anak bulan Syawal. Okey. Tapi fa in ghumma alaikum, tapi kalau lah kamu tak nampak langit terselindung kan, sebab apa, ada awan dan sebagainya, maka ketika itu Nabi kata cukupkan 30 Sya'ban. Maka besok hari tu, kalau hari ni 30 Sya'ban, besok confirm 1 Ramadan. Macam tu. Sebab dia tak mungkin ada 31 Sya'ban. Besok confirm 1 Ramadan. Okay, besok confirm 1 Ramadan. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata apa? Dia kata cukup je kalau kita sempurna 30 Sya'ban, maka yang ni
Untuk yang perkara pertama ni semua orang wajib puasa. Okey. Sebab esok tak ada pilihan. Confirm besok ialah 1 Ramadan. Confirm esok 1 Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa thaniha bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Yang kedua ialah dengan melihat anak bulan Ramadan pada hak di sisi orang yang mana dia melihat anak bulan tersebut. Okey. Walaupun orang ini dia fasik. Okey. Dia macam ni tuan-tuan. Nombor 3, kita baca dulu nombor 3 sebab nak faham nombor 2 ni kena faham nombor 3 juga. Jadi kita baca dulu nombor 3. Wathalithuha, yang ketiga, bisubutihi, dengan sabitnya nampak anak bulan, fi haqqi man lam yarah, pada hak orang yang tak nampak, bi'adli syahadah, dengan persaksian orang yang adil dari sudut syahadah. Orang yang adil syahadah. Okey. Dia macam ni. Kebanyakan macam kita kat Malaysia lah macam ni. Kita kat Malaysia, bukan semua orang tengok anak bulan. Betul? Bukan semua orang tengok anak bulan. Dan even zaman Nabi pun bukan semua sahabat tengok anak bulan. Jadi, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana ada orang datang jumpa qadi. Okey. Dan dia ni orang yang adil syahadah. Okey, adil syahadah. Dan dia jumpa qadi. Okey, dia jumpa qadi, maksudnya hakim lah, mahkamah. Kalau zaman Nabi lah. Okey, dalam hadis tu ada seorang Arab Badawi, dia datang jumpa Nabi. Dan dia kata, aku nampak anak bulan. Bulan Ramadan. Maka Nabi tanya dia beberapa perkara nak memastikan dia ni orang Islam. Kemudian Nabi pun suruhlah kepada Sayyidina Bilal untuk umumkan bahawasanya besok 1 Ramadan semua orang kena puasa. Jadi itu nombor 3. Maksudnya bagi orang yang tak nampak tetapi dah disabitkan di sisi hakim. Hakim dah terima persaksian seorang yang bersaksi dan dia ni saksi yang adil. Adil tu pula adil syahadah. Boleh tengok apa maksud adil syahadah tu dekat nota kaki nombor 1 tu. Sebab dalam masalah keadilan ni dia ada 2 jenis adil. Adil syahadah dan adil riwayah. Adil riwayah ni lebih ringan lah daripada adil syahadah. Adil syahadah ni maksudnya dia boleh bersaksi di mahkamah. Secara normal dalam kebanyakan masalah adil syahadah ini lelaki. Kecuali masalah-masalah yang memang berkait dengan perempuan, ketika itu barulah ada saksi perempuan. Kalau tak, memang kita tak terima persaksian orang perempuan. Kita tak kata orang perempuan ni fasik, tetapi dia tidak adil syahadah. Tu dia. Okey. Jadi katakanlah orang perempuan ini dia nampak anak bulan. Kalau dia pergi ke hakim pun, hakim tak boleh terima persaksian dia. Tetapi dia wajib puasa tak? Dia masuklah kategori nombor 2 tadi tu. Bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu. Dengan semata-mata dia tengok anak bulan, maka dia wajib puasa. Sebab dia tengok anak bulan. Walaupun dia punya persaksian tak boleh diterima di sisi hakim, dia tak fasik lah. Tapi dia bukan adil syahadah. Kan? Dia tidak dikira adil untuk menjadi saksi di mahkamah. Tetapi dia, di sudut dia, sebab dia nampak, dia wajiblah puasa. Itu maksud dia. Bagi nombor 2 tu. Okay. Tapi kita ni biasanya nombor 3 lah. Kita tak tengok pun kan. Kita tengok TV je tuan-tuan kan. Tunggu pengumuman pemegang mohon-mohon besar diraja. Dia kata puasa-puasalah. Dia kata tak puasalah kan. Macam tu lah. Okay. Warabi'uha, yang keempat ialah apa? Bi ikhbari adli riwayatin mawthuqin bih. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la aw ghairi mawthuqin bihi in waqa'a fi qalbi sidquhu. Okey, yang keempat ni dengan perkhabaran daripada orang yang adil riwayat. Nampak? Dia adil riwayat pula, bukan adil syahadah. Adil riwayat yang mana kita percaya dengan dia. Mawthuq ni maksudnya kita siqah dengan dia, kita percaya dengan dia. Sama ada dalam hati kita ni jatuh kita terima ataupun tak, kita wajib puasa. Ataupun ghairu mawthuqin bihi, ataupun orang ni kita tak percaya tetapi dalam hati kita percaya yang dia ni cakap benda betul, maka wajib juga puasa. Itu nombor 4. Baik, nombor 4 ni macam ni situasi dia. Contoh macam ni kan. Nombor 2 tadi kita kata contoh orang perempuan ni dia nampak anak bulan. Jadi dia wajib puasa. Tiba-tiba dia cakap kat suami dia kan. Kalau dia pergi kat hakim dia tak boleh jadi saksi kan. Dia tak boleh jadi saksi kan. Tetapi dia jumpa dengan suami dia kata, bang, tadi ayang nampak ni kan anak bulan ni. Jadi suami dia percayalah isteri dia kan, tak isteri nak nipu. Maka suami tu wajib tak puasa? Wajib puasa. Okey, wajib puasa. Sebab apa? Isteri dia mawthuqun bihi.
Okey, sama ada dalam hati dia waqa'a fi qalbi sidquhu am la, sama ada hati dia terima atau tak, tapi dia tahu isteri dia ni orang yang kepercayaan, maka dia wajib puasa juga. Ataupun dia tahu isteri dia tak percaya, tapi isteri dia tak main-main lah beragama ni kan. Jadi contoh isteri dia ni suka melawak, suka parody ke apa kan. Yelah macam tu kan. Jadi orang-orang macam tu kan kita susah nak percaya sikit. Tapi dalam beragama ni dia tak pernah main. So ketika mana kita percaya, maka ketika itu kita wajib puasa juga. Walaupun di sisi hakim tak establish benda tu. Tapi sebab kita percaya orang ni bahawasanya dia memang nampak anak bulan tersebut, maka kita wajib puasa. Okey, selesai. Wa khamisuha, yang kelima, okey, apa dia, bi dhanni zukhuli ramadan bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi zalika. Yang kelima ni payahlah nak berlaku kat kita kan, tapi boleh jadi. Apa dia? Untuk orang yang kelima ialah sebab apa? Sebab sangkaan yang kuat daripada Ramadan telah masuk secara ijtihad. Kepada siapa? Ke atas sesiapa sahaja yang kedatangan Ramadan atau sebaliknya telah mengelirukannya. Tapi sangkaannya yang kuat setelah dia berijtihad menunjukkan bahawa Ramadan telah tiba. Ini masalah macam mana? Tengok contoh nota kaki muka surat 174. Dia kata siapa? Contohnya seseorang yang dipenjara tanpa dapat menerima sebarang berita di luar. Tiba-tiba dia merasakan bahawa bulan Ramadan telah masuk berdasarkan ijtihad dan kajian dia. Maka ketika itu diwajibkan dia berpuasa. Ni masalah yang dia kena ijtihad lah. Mungkin dia masuk contoh Abu Gharib kan, Guantanamo ke apa kan. Jadi kat situ kan tempat-tempat tu orang kafir punya tempat kan. Jadi dia tak bagi tahulah kita Ramadan ke apa ke, dia tak kisah pun kan. Kita pun tak boleh nak dapat akses dari luar. Yalah, lawyer pun tak boleh jumpa apa, asyik kena seksa kan. Maka ketika itu kita nak puasa macam mana? Dia kena ijtihad. Rasa ni panas dah kan. Hari tu saya masuk dah berapa bulan dah ni. Waktu sebelum saya masuk tu dah Rabiul Awal dah. So kita kira lah. Ni dah mungkin dah 3 bulan dah ni. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Rajab, Syaban, 5 bulan lagi, 2 bulan lagi, lepas tu dah Ramadan. So based on ijtihad dia puasa. Okay, based on ijtihad dia puasa. Dia tengok Ramadan ni kan biasanya panas sikit kan. Jadi dia kata ni panas lain macam dari hari-hari biasa. Ramadan lah kot ni. Contohnya. So dia kena ijtihad lah. Dia kena ijtihad dan dia berpuasa berdasarkan ijtihad dia. Okey, selesai. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni bab yang pertama ni sebenarnya dia tak berapa penting sangat lah untuk kita. Sebab apa kita sekarang, dia untuk ahli ilmu penting lah tuan-tuan. Untuk ahli ilmu sangat penting benda ni. Tetapi untuk kita terimalah apa perkhabaran yang telah dikhabarkan oleh majlis agama kan, majlis raja-raja, moho besar raja-raja kita, yang tu kita terimalah dan kita amal berdasarkan pengumuman tersebut insya-Allah. Okey, selesai. Faslun syaratus sihhatihi arba'atu asya'. Ni syarat sah puasa. Dia ada syarat wajib puasa, dia ada syarat sah. Dia sebut tentang syarat sah dulu, kemudian barulah disebut tentang syarat wajib puasa. Okey. Dia kata apa? Syaratus sihhatihi arba'atu asya'. Ada 4 syarat sah puasa. Apa dia? Pertama, Islam. Jadi kalau orang kafir puasa tak sah. Saya ada kawan non muslim. Dia puasa tiap-tiap tahun dia puasa kan, masya-Allah kan. Sah tak puasa dia? Tak sah. Sama juga kan, saya tak tahulah tahun ni dengan tahun lepas, tapi tahun-tahun sebelum ni ada seorang ahli parlimen Canada tu kan, dia puasa kan, non-Muslim tapi puasa sebagai macam support lah kepada rakyat-rakyat Canada yang Muslim juga kan. Tapi puasa dia sah? Tak sah kan. Dapat pahala? Of course lagi tak dapat. Tapi mungkinlah dia dapat kesihatan dan sebagainya kan. Allah Ta'ala maha pemurah kan. Tapi dari sudut ibadah dia tak dapat. Sebab apa? Dia tak Islam. Dia tak Islam. Yang kedua, aklun, berakal. Jadi orang gila tak sah puasa dia. Sebab tu nanti kita akan tengok dalam perkara yang membatalkan puasa, gila menyebabkan batal puasa walaupun sekejap. Ya, walaupun sekejap. Jadi antara syarat sah untuk berpuasa ialah apa? Ialah berakal. Yang ketiga, wan naqaun min nahwi haidin. Suci daripada seumpama haid ataupun nifas. Okey, jadi orang yang haid dan nifas dia tak sah puasa. Jadi kalau haid tu keluar walaupun seketika, seminit lagi nak masuk waktu kan, tetap dia punya puasa dia tak sah. Puasa dia batal. Okey, dia kena qada baliklah bila dia dah suci nanti.
Kalau di tengah haid dia nak niat puasa tak boleh, haram dia puasa. Kalau dia tak nak makan sebab dia diet, dia sajalah tak nak makan, alang-alang orang semua tak nak makan, dia pun malas nak masak, dan dia pun nak diet, nak kurus juga untuk muat baju raya dia, okey, tu tak apa. Tapi dia tak boleh bangun pagi bersama dengan orang-orang puasa tu niat puasa sama, tak boleh. Kalau dia buat macam tu haram, dosa pula. Kalau dia tahu benda tu haram, dia buat juga, dia jadi boleh jatuh kufur lah. Sebab apa? Dia kira bermain-main dengan agama, bermain-main dengan syariat. Okey, sebab melakukan ibadah yang tidak sah itu haram, kan? Melakukan ibadah yang tidak sah itu haram. Dalam keadaan kita tahu, dikira macam kita main-main pula dengan agama. Dah tahu haram, dah tahu tak sah, kenapa buat juga? Sebab tu dia dosa besar. Okey. Kemudian yang terakhir, wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisaum. Dia mestilah tahu bahawasanya waktu yang dia nak puasa tu menerima puasa. Sebab ada hari yang tak menerima puasa. Kan? Contoh apa? Contohnya ialah hari raya. Hari raya dia pergi puasa hari raya. Dah mana sah, kan? Sebab apa? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari raya tidak menerima puasa. Jadi dia mesti tahulah hari yang dia nak puasa tu menerima puasa ke tak. Ada hari yang tak boleh puasa. Apa dia? 2 hari raya, 3 hari tasyrik, 15 Sya'ban yang kedua, kan, dan hari Syak tu antara hari-hari yang tak boleh puasa lah. Okey, tak boleh puasa. Baik, selesai. Jadi itu syarat sah puasa. Kemudian syurutu wujubihi. Okey. Tadi syarat sah. Sekarang ni siapa yang wajib puasa? Kan itu kita nak tahu. Kita ni termasuk tak kategori yang wajib puasa ni? Nak tahu juga. Baik, dia kata apa? Syaratu wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa ada 5. Apa dia? Pertama, Islam. Sama, orang Islam. Jadi orang kafir tak wajib puasa. Dia kalau dia puasa pun tak sah, kan? Kita dah sebut tadi syarat sah. Sebab ada orang dia tak wajib puasa, tapi kalau dia puasa pun sah. Tapi orang kafir memang dari awal lah, memang tak sah. Okay. Yang kedua, taklif. Orang ni dia dah mukallaf. Mukallaf ni siapa? Mukallaf ni 4 ciri. Kita dah sebut dah awal tu. Siapa dia? Orang tu berakal, baligh, dia salimatul hawas, dan dia juga bulughud dakwah. Tu orang mukallaf. Maksudnya apa? Dia baligh, dah cukup umur, dia berakal, dia maksudnya normal lah. Kemudian dia dah apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salimatul hawas, panca indera untuk mengetahui hukum hakam syarak ni dia ada, dan bulughud dakwah, ada orang bagi tahu kat dia lah, sampai dakwah kepada dia, dakwah Islam lah, yang menuntut kepada dia untuk berpuasa, untuk solat dan sebagainya, barulah dia wajib puasa. Yang ketiga, itaqah, mampu. Okay. Mampu ni dia ada 2. Satu mampu dari sudut fizikal, satu lagi mampu dari sudut syarak. Ada orang dia tak mampu dari sudut fizikal, maksudnya dia tak sakit, tapi dia tak mampu, maksudnya dia dah tua, kan? Dia dah tua. Kita panggil apa? Syekhun kabir, kan? Orang yang dah harim ni, kan? Orang yang dah tua sangat, kan? Tua bangka lah. Bukan tua sangat, tua bangka. Tapi maksudnya tu lah. Dia tak sakit apa, kan? Macam orang-orang kampung bukan sakit pun, tapi tak larat, kan? Maksudnya dia tak mampu. Dia dah umur dah 90, tuan-tuan. Saya tak tahulah umur 90 larat lagi tak. Kebiasaannya tak larat lah. Kebiasaannya tak larat. Wallahualam. Ada je kita tengok, kan, orang umur 90, syekhun harim, kan. Jadi apa ni, ada yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tua tapi larat je, kan, berjalan sana sini jadi Perdana Menteri pun ada. Tetapi normally tak larat lah, kan, normally tak larat. Okay. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak wajib puasa. Itu pertama. Yang kedua, dia tak mampu dari sudut syarak. Maksudnya syarak tak bagi dia. Contoh siapa? Orang yang haid dan nifas. Orang haid, nifas dan nifas ni dia memang tak mampu. Sebab syarak tak bagi. Dia kalau nak puasa boleh, kan, tapi syarak tak bagi dia. Sebab apa? Sebab dia haid nifas lah. Okay. Yang tu dia tak mampu dari sudut syarak. Okay. Selesai. Yang ketiga. Yang keempat, sihat, tubuh badan. Okay. Kalau sakit, dia tak wajib puasa. Okay. Sakit yang macam mana? Bukan sakit pening kepala sikit-sikit, demam sikit-sikit, baru 37.5 dah tak nak puasa, tak boleh, kan. Baru sesema sikit, baru batuk sikit dah tak nak puasa, tak boleh. Dia maksudnya sakit yang masyaqqah lah, sakit yang teruk, yang mana sama macam dalam sakit dalam masalah. Tuan-tuan ingat lagi sakit dalam masalah tayamum, kan. Dalam masalah tayamum kita dah cerita panjang, kan. Ada 4, kan.
Kita boleh tayamum kalau pakai air boleh mati. Maka ketika itu kita boleh tayamum. Kalau pakai air lambat sembuh, ketika itu boleh tayamum. Kalau pakai air bertambah sakit, kita boleh tayamum. Kalau kita pakai air maka hilang fungsi anggota, kita boleh tayamum. Okey. Maka begitu juga sama macam puasa. Kalau puasa boleh mati, maka ketika itu haram puasa haram. Kalau yakin betul lah, doktor kata kalau awak puasa ni mati, ketika itu haram puasa. Okay, nanti dia akan sebutlah orang-orang yang wajib berbuka kan. Nanti dia ada sebut kat belakang tu ada bab dia, ada fasal dia. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kat mana tadi? Sihat. Jadi ataupun kalau dia puasa dia tengah sakit, kalau dia boleh puasa tapi kalau puasa lambat sembuh kan. Doktor kata kalau awak tak puasa ni minggu depan sihat lah. Tapi kalau awak puasa ni mau 3-4 bulan baru nak sihat pula. Okay, ketika itu tak payahlah puasa. Dia tak wajib puasa, bukan tak payah, tak wajib puasa. Ataupun doktor kata okey, kalau awak ni sakit satu je, kalau awak puasa ni tak sakit awak tambah 3-4 lagi sakit. Okey. Ketika itu tak wajib puasa. Okey, tak wajib puasa. Ni saya ada kes sahabat saya ni kan, ada orang tanya sahabat saya, dia tanya saya lah, rujuk. Ada seorang perempuan ni, dia ada satu penyakit, dia kena makan. Setiap 2 jam dia kena makan. Kalau tak makan dia pingsan. Kalau tak makan dia pingsan. Jadi kalau pingsan kat rumah ke pun bahaya dah kan. Kalau pingsan dalam toilet ke apa pun bahaya dah. Tengah jalan tangga kan bahaya dah. Apatah lagi kalau pingsan tengah drive kereta kan. Lagilah berbahaya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni tak wajib puasa. Walaupun muda lagi. Kan dia tak wajib puasa. Sebab apa? Sebab dia ada penyakit, kalau tak makan tu dia pingsan kan. 2 jam. 2 jam. Mana sempat puasa 2 jam je. Kan tak adalah negara yang puasa 2 jam, tak ada. Negara puasa 23 jam, 24 jam tu ada kan. Negara puasa 2 jam ni tak jumpalah dalam dunia ni. So ketika itu dia memang tak payah puasa. Sama macam Syekhun Harim ni. Dia tak payah puasa. Okay, sebab apa? Sebab dia tak sihat. Okay, dia ada penyakit macam tu lah. Dia penyakit tu tak ada kesembuhan pula tu kan. So dia memang tak payah puasa. Dia sampai mati tak payah puasa. Dia bayar fidyah je nanti. Kita akan tengok nanti. Wa iqamatun. Dan yang wajib puasa ni siapa? Orang yang sedang bermukim. Jadi yang sedang musafir dia tak wajib puasa. Tapi dia ada syarat lah. Dengan syarat dia keluar ke musafir dia tu sebelum subuh. Kalau lepas subuh baru dia keluar, ketika itu dia dah wajib puasa. Dia wajib puasa lah. Ketika sedang musafir tu pun dia wajib puasa. Kecuali tengah musafir tu dia tak mampu. Ketika itu bolehlah berbuka, boleh. Adalah dia punya syarat-syarat dia yang akan disebutkan dekat belakang nanti insya-Allah. Baik. Selesai. Kemudian dia nak cerita tentang rukun puasa tuan-tuan. Rukun puasa dia kata ada berapa? Ada 3. Arkanuhu thalathatu asya'. Rukun puasa ada 3. Apa dia? Pertama, niyatul lailan likulli yawmin fil fardi. Pertama ialah niat pada setiap malam bagi puasa fardu. Sebab apa? Kenapa dia kaitkan dengan fardu? Sebab puasa sunat boleh niat selepas subuh. Boleh niat malam dan itu terbaik, tetapi boleh juga niat selepas subuh sebelum Zuhur. Okey, tetapi bagi puasa wajib niat pada malam hari. Sebab apa? Nabi kata wajib tabyitun niyah, memalamkan niat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, wa tarku muftirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Okey. Yang kedua ialah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dzakiran dalam keadaan dia ingat, mukhtaran dalam keadaan dia memilih, ghaira jahilin dan dia tidak jahil, yang mana kejahilan itu ma'dzur, yang mana diuzurkan. Maksudnya apa? Kalaulah dia terbuat perkara yang membatalkan dalam keadaan tak ingat, dia lupa, dia makan, dia lupa ni bulan puasa, maka tak batal lah. Mukhtaran, bukan pilihan, maksudnya ada orang paksa, maka tak batal. Ghaira jahilin, kalau jahil yang diuzurkan maka tak batal juga. Maksudnya dia baru masuk Islam. Macam ada satu kes saya baca dalam buku kan, dia kata waktu dia awal-awal masuk Islam tu, dia duduk dekat India, Pakistan kalau tak salah saya. Jadi orang-orang dia baru masuk Islam dan dia masuk Islam tu kat Pakistan. Jadi ketika tu dia dengan wife dia kan, Jadi orang-orang Pakistan ni kata siang Ramadan ni tak boleh bersama dengan isteri. Jadi ketika tu dia baru masuk Islam.
dan dia tak belajar lah lagi fiqh puasa ni. Jadi dia ingat ini hanyalah adat orang-orang Pakistan je kan. Kenapa haram pula nak bersama dengan isteri? Yang tak boleh makan minum je kan. Bersama isteri yang tak boleh pula siar Ramadan ni. Jadi dia tak tahu hukum. Sebab apa? Baru sangat masuk Islam. Ketika itu tak batal. Ketika itu tidak batal. Begitu juga kalau tak tahu ataupun tak sengaja. Tapi kalau tak sengaja, lepas tu kita teruskan lagi, yang tu batal juga. Contoh pakcik saya pernah tanya saya kan, ni cerita dia kecil-kecil dulu, dia termakan. Jadi lupa. Termakan, lupa. Lepas tu makcik ni kata, dah ala-ala makan tu makan je lah. Jadi dia tak tahu bahawasanya terlupa tu tak membatalkan. Tapi lepas dia dah ingat yang dia terlupa tu, dia ingat batal, sebenarnya tak batal. Tapi disebabkan dia ingat batal tu, dia pergi makan pula lagi, yang disebabkan itu jadi batal betul. Sebab bila makan yang pertama tak sengaja, makan yang kedua tu memang sengaja. Jadi makan yang kedua tu sengaja walaupun jahil, yang tu batal. Okay, so yang tu detail sikit lah masalah tu. Okay, baik. Boleh lagi ke? Ada orang ke lagi ni? Yang saya nampak Ustaz Omar kita, Puan Salihah je tinggal lah. Tinggal 2 orang je kot. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah, tak apa. Dia hujung-hujung ni biasalah macam tu. Okay, tak apa tuan-tuan, insyaAllah. Besok kita khatam. Tak banyak ni. Dah tinggal berapa surat je. Tengok berapa surat lagi. Fasal. Oh, ada. Puan Laila ada. 1, 2, 3, 4. 4 fasal lagi. 4 fasal lagi insyaAllah. So malam ni kita akan cuba baca sampai fasal yang belakang ni lah. Fasal belakang ni macam panjang. Pasal kafarah kan. Kita cuba bacalah. Okay. Dan yang terakhir ialah Shaim. Orang yang berpuasa. Oh, ramai-ramai. Masya Allah. Okay. Ada. Okay. Sebab saya tak nampak. Kalau dalam FB Live tu saya nampak lah berapa orang kan. 20 orang, 30 orang. Yang ni saya nampak masa je kan. Bila nak habis kan. Saya tak nampak bilangan orang tu kan. So, kena ada orang respon lah sikit. InsyaAllah. Okay, selesai. Kita tengok fasal seterusnya. Kita habiskan kat sini lah fasal ni. Sebab kalau baca, ada 21 orang lagi. Okey lah tu. Alhamdulillah. Ni semua wali-wali Tuhan lah. Saya doakan tuan-tuan semua jadi wali lah. Lepas tu dah jadi wali tu, tolong doa lah untuk saya jadi wali sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Faslun wa yajibu ma'al qada'i lis-sawmi kaffaratul uzma wat ta'ziru ala man afsada sawmuhu fi ramadana yawman kamilan bijima'in tammin athimin bihi lis-sawm. Okay. Jadi dia kata ni masalah tentang masalah kena qada. Okay, kena qada kena qada. Puasa yang kita ni batalkan puasa kita dalam bulan Ramadan. Okay. So dia kata apa? Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajib berserta dengan qada bagi puasa. Wajib berserta qada dan puasa kafaratul uzma. Kafarah yang terbesar. Kafaratul uzma ni kafarah besar lah. Okay, kafarah besar ni apa? Yang kita biasa tahu tu lah. Bebaskan hamba ataupun puasa 2 bulan. Ataupun bagi makan 60 orang kan. 60 orang miskin. Okay. Itu kafaratul uzma. Nah sekarang bagi siapa, dan juga ta'zir, dia kena ta'zir. Ta'zir ni apa? Ta'zir ni ialah hukuman daripada hakim lah. Hukuman daripada hakim kalau kantoi lah, kalau tahu. Apa dia? Ala, ke atas, man, seseorang, afsada, yang merosakkan saumahu, puasa dia, fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi kalau dia merosakkan puasa dia selain bulan Ramadan, walaupun puasa tu wajib, maka dia tak kena kafaratul uzma ni. Tak kena ta'zir dan tak kena kafaratul uzma. Dia hanya khusus untuk dalam bulan Ramadan saja. Tu kena highlight nombor pertama. Nombor 2, yauman kamilan, sehari penuh. Maksudnya dia rosak tu sehari penuh. Kalaulah lepas dia rosakkan puasa dia tu, dia gila ataupun dia mati, ketika itu dia tak kena. Dia tak kena kafarah uzma ni, tak kena. Okay, tak kena. Sebab dia dikira tidak dapat sempurnakan hari tersebut. Dan yang ketiga, bijima'in. Dia batal tu dengan jima'. Kalau dia batalkan puasa dia dengan benda lain, contoh dia makan dulu, maka tak batal, maka dia tak kena kafarah uzma. Dia still kena qada, tapi dia tak kena kafarah uzma. Yang kena kat sini ialah kalau dia batalnya tu dengan jima' semata-mata. Okay.
pure dengan jima, bukan dengan sebab benda lain. Bukan sebab dengan korek hidung, bukan dengan sebab korek telinga, bukan dengan sebab apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda-benda lain lah selain daripada jima. Kalau selain daripada jima, lepas tu baru jima, maka ketika itu dia hanya perlu qada, dia tak kena kafaratul uzma. Yang ni dia tak buat apa-apa, dia memang membatalkan puasa dia tu dengan jima, maka ketika itu barulah kena qada, kafaratul uzma dan juga ta'zir. Okey. Dan mana jima intam, jima yang sempurna, athimin bihi, yang mana dia berdosa dengan sebab perkara tersebut, bihi lisawm. Okey. Disebabkan pembatalan puasa semata-mata. Okey. Dia berdosa lah dengan sebab perbuatan tu. Okey. Tapi kalau orang yang mana dia makan, lepas tu dia berjima, dia berdosa juga. Dia buat dosa, dan dosa jima tu ada juga. Bukan sekadar dosa makan tu je. Dosa jima tu pun ada dosa, bukan tak ada dosa. Cuma tak ada kafarah. Dia jangan salah faham. Ada orang kata, ada orang ajar kan, macam Syekhuna, Ustaz Muhadir, mengajar orang membatalkan puasa kan. Mengajar helah kan dalam ilmu fiqah. Dah, benda tu memang ulama kita syarah. Kalau yang nak kena kafarah ni, dia ada syarat dia. Yang ni ringkas ni. Ni ringkas dia bagi berapa? 1, 2, 3. 3 je syarat dia bagi kan. Dalam kitab Safinatun, dalam kitab apa? Dalam kitab Nailul Rajak dia tambah lah lagi. Kalau dalam kitab Marhaban yang Ramadan tu, ada berapa? 11 kot. 11 syarat. 9 ke 11 syarat. Tentang siapakah yang wajib kena kafarah ni. Dia bukan mudah lah semua orang kena kafarah. Tak. Dia ada syarat-syarat dia. Okay, dia ada syarat-syarat dia. Okay, selesai. Okay, ini yang mana dia batalkan dengan jima'. Kalau selain daripada jima', dia kena apa? Wayajibu ma'al qada' imsaku lissawmi fi sittati mawadi'. Yang ni dia hanya wajib qada'. Tetapi juga pada siang hari Ramadan tu dia wajib imsak. Maksud imsak ni apa? Dia kena tahan diri dia daripada buat benda-benda yang membatalkan puasa lagi. Contohnya apa? Kita tengok yang pertama, al-awwalu fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Pada bulan Ramadan. Pertama, pada bulan Ramadan, tidak pada bulan lain, bagi orang ala ke atas muta'addin bi fitrihi, yang sengaja berbuka. Maksudnya ni memang geng plastik hitam. Okay? Dia memang sengaja buka. Okey, maka orang ni, dia selepas dia makan tu, bukan selepas dia makan, ketika dia makan tu pun sebenarnya dia wajib imsak. Okey, kalau lepas dia makan, dia minum tu, kemudian dia tahan diri, dia dah tak makan dah. Dia dapat pahala sebenarnya. Sebab wajib. Wajib dia imsak. Ini nama dia, tahan diri. Daripada perkara yang membatalkan puasa. Dia tak boleh, ala-ala dah makan ni jima' pula lah. Tak boleh. Kalau dia jima' dapat dosa pula lagi. Makan tadi dah dosa dah. Minum pun dosa dah. Dia pergi jima' pula, dosa pula lagi. Dia tambah makan Maggi pula, dosa pula lagi. Kalau dia, jadi sebab apa? Dia wajib imsak. Ini kalau dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab kemuliaan Ramadan. Tu kita kena faham lah, kemuliaan Ramadan. Luar Ramadan okey. Bukan okey lah, maksudnya still haram, membatalkan puasa yang wajib haram kan. Tetapi dia tak wajib imsak lah. Dia tak wajib imsak. Yang kedua, athani ala tarikiniyah lailan fil fardi. Orang yang mana dia lupa niat malam tadi dia lupa niat. Jadi pagi tu boleh tak makan? Tak boleh juga, haram juga makan. Dia kena imsak juga. Dia kena tahan diri macam orang puasa, tapi dia kena qada nanti. Di sini di dalam kitab Marhaban yang Ramadan dia bagi jalan keluar lah. Dia kata sunat untuk kita bertaklid mazhab Hanafi yang kata puasa wajib boleh niat walaupun selepas subuh. Ini disebut dalam kitab Marhaban ya Ramadan. Diambil daripada ulama-ulama kita lah, mazhab Syafi'i juga. Okay, ni taklid mazhab lain. Okay, sebab rugilah kita ialah sehari nak kena qada pula. Tapi yang seeloknya kita qada jugalah. Qada juga. Imsak wajib tapi qada juga. Okey, yang ketiga, ala man tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafahu. Okey, dia kata apa? Siapa yang sahur, dia bangun sahur, dia makan sahur, dia ingat masih malam, rupa-rupanya lah jam dia mati rupanya. Dia tengok pukul 5 kan, dah habis makan pukul 5 lagi. Tengok la ilaha illallah, dah 6.30 waktu mula makan, sekarang dah 6.45. Jadi ketika itu batal. Jadi selepas tu dia boleh terus makan lagi ke? Tak boleh. Dia kena imsak juga. Yang keempat, ala man aftara zannal ghurub. Yang ni baru berlaku dekat Gombak. Fabana khilafuhu aidan. Okey, dia kata apa? Dia berbuka puasa sangka-sangka dah terbenam matahari.
rupa-rupanya salah. Maka 3 minit tu dia boleh terus makan ke? Tak boleh juga. Dia kena imsak juga. Walaupun 3 minit, walaupun dia kena qada balik lah kan puasa dia tu, 3 minit tu kena imsak. Ya, 3 minit tu kena imsak juga. Okay. Saya tengok ada video apa tah orang dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak bagi lagi bini dia makan. Macam video Indonesia kan. Lepas tu azan kedua, barulah dia makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru. Oh ni betul azan ni, bukan test. Tengok rupanya azan kedua tu. Testing. Dah makan kan. Batal. Batal. Al-khamisu ala man bana lahu yawmu salathina min Sya'ban annahu min Ramadan. Okay. Kan kita kata tadi, kita ni wajib puasa kalau besoknya ialah 30 Ramadan. Hari ni 30 Sya'ban, esok Ramadan. Confirm Ramadan. Okey, maka katalah maksudnya semalam 29, hari ke-29 Sya'ban, malam tu kan kita tengok anak bulan. Petang tu kita tengok maghrib tu kita tengok anak bulan. Nampak ke tak nampak bulan Ramadan? Hilal bulan Ramadan, anak bulan Ramadan. So kalau kita tak nampak, kan kita tak nampak, jadi kita kan kata apa? Besok ni 30 Sya'ban. Siang hari tu rupa-rupanya dekat kawasan sebelah nampak anak bulan. Maka ternyata hari ini ialah Ramadan. Maka ketika itu kita wajib imsak. Ni. Tapi keadaan ni tak berlaku lah kat Malaysia kan. Tak berlaku lah kat Malaysia. As-sadisu, dan yang keenam, ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati fi madmadati wal istinsya'. Ke atas orang yang mana dia terlajak kan, sabaqahu ma' kan. Maksudnya air tu dia termasuk. Air dia termasuk ke dalam mulut dia ketika mana dia sedang berkumur-kumur, dan juga ketika dia sedang memasukkan air dalam hidung ketika berwuduk, dan dia mubalaghah, berlebihan. Okey, kita ketika berwuduk sunat juga untuk kita kumur-kumur, dan sunat juga untuk kita istinsyak, masukkan air dalam hidung, tapi jangan mubalaghah. Mubalaghah tu macam mana? Kalau kumur-kumur maksudnya kita pusingkan air dalam mulut kan, gluk. Tu mubalaghah. Itu hukum dia makruh. Kalau tertelan air dengan sebab buat tu batal puasa. Tapi kalau kita sekadar ambil air masuk macam tu je kan, letak kat ujung mulut ni je, lepas tu kita luahkan je balik. Okay. Ataupun masuk sikit je, kita tak pusing-pusing pun, kemudian kita luah. Benda tu masih sunat. Masih sunat. Dan kalau macam tu pun termasuk juga, yang tu tak batal. Yang tu tak batal. Tapi mubalaghah, berlebih-lebihan, ia sunat di luar Ramadan. Dalam Ramadan ketika puasa maka tak sunat. Kalau buat juga hukum dia makruh. Kalau tertelan hukum dia batal puasa. Maka ketika itu kalau batal puasa dia wajib imsak. Jangan malam-malam batal puasa saya pergi goreng Maggi lah. Tak boleh. Okey, tidak boleh. Alright. Faslun yabtulus saumu wallahu alam. Kita berhenti dulu di sini tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung pada malam esok, dan insyaAllah lah malam esok kita akan khatam lah. Kita akan khatam kitab kita ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita lagi berapa pasal? 1, 2, 3. 3 fasal lagi insyaAllah. Jadi kita boleh habis esok. Dan kalau tuan-tuan ada soalan esok, insyaAllah boleh kita akan mungkin buka soalan esok lah. Kita buka soalan esok. Jadi malam ni kita habis tak awal jugalah kan, kita habis tepat-tepat lah masa kita kan, lebih sikit ni. InsyaAllah. Jadi jazakumullah khairal jazak. Terima kasih banyak bagi yang masih sudi setia bersama dengan kelas kita ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa esok lagi. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan semua, dan juga kepada Ustaz Omar kita. Wallahu a'lam.